Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih lagi diberikan peluang, kesempatan untuk mengerjakan solat sunat duha secara berjamaah yang kita dah laksanakan sejak beberapa minggu sebelum ini, semata-mata untuk merebut peluang fadilat solat duha seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis baginda. Jadi syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Dan kalaulah tak ada nikmat iman dan Islam, nescaya kita tak akan berada di sini, tak akan berada di dalam naungan agama Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke hari ini. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung kepada hadis yang kedua daripada 40 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang sebelum ni kita dah baca tentang hadis yang pertama, iaitu berkenaan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhir hadis. Jadi insya-Allah pada hari ini kita masuk sedikit, walaupun kita tak ambil semua, sekadar pengenalan ataupun kita kata sekadar satu mukaddimah kepada hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang menceritakan tentang al-Islam wal iman wal ihsan, agama Islam, keimanan dan juga ihsan yang diterangkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Umar. Hadis yang cukup famous. Khulasahnya ataupun kita kata ringkasannya, hadis ni bila malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW satu hari, datang kepada Nabi dalam keadaan serba putih, serba bersih dan serba kata kemaslah, tak ada nampak kesan-kesan musafir, tak ada nampak kesan-kesan musafir. Tanya pada Nabi tentang 3 perkara yang utama. Pertama sekali iaitu Islam, tanya tentang Islam. Yang kedua tanya tentang iman, dan yang ketiga tanya tentang ihsan. Dan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ditanyakan selepas itu. Nabi jawab semua secara lengkap. Nabi jawab secara komplit, terang pada malaikat Jibril. Yang peliknya, bila Nabi telah menjawab semua soalan yang ditanyakan, malaikat Jibril kata, "Sadaqta, engkau betul." Seolah-olah nak uji pula. Tapi sebenarnya itulah Jibril datang kepada Nabi SAW untuk mengajar tentang 3 perkara utama dalam agama, iaitu Islam, iman dan ihsan. Seperti mana yang kita tahu, malaikat Jibril salah satu malaikat yang boleh berupa dengan macam-macam rupa. Malaikat ni ada kebolehan, dia kata kebolehan. Bukan sekadar malaikat Jibril, tapi semua malaikat sekalipun mampu untuk menyerupai apa-apa saja rupa yang dia orang nak. Tapi dengan rupa yang baiklah. Tak adalah dengan rupa yang jahat, tapi dengan rupa yang baik. Dan malaikat Jibril juga pernah menjadi musuh kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin pada ketika dahulu, kerana malaikat Jibril salah seorang malaikat yang terlibat dalam menyampaikan risalah Nabi SAW. Jadi orang Yahudi ni dengki. Sebab bila agama Nabi datang, dia orang ni kenal Nabi dah, kenal dah sejak daripada dulu, baca kitab Taurat, baca kitab Zabur dan sebagainya, kenal Nabi. Tapi bila Nabi datang, bukan daripada kalangan dia orang tak suka, dia orang dengki. Akhirnya perantara kepada wahyu Nabi SAW, iaitu malaikat Jibril, dijadikan sebagai musuh. Allah Ta'ala firman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwul lil kafirin." Siapa yang musuh pada Allah, musuh pada para rasul, musuh pada Jibril, musuh pada Mikail, maka Allah Ta'ala musuh pada orang-orang kafir. Ini mafhum ayat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Jadi jelas, Jibril perantara wahyu kepada Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ada orang tanya, kalaulah Jibril sebagai kita kata penyampai wahyu kepada para Nabi, sampailah mula daripada Nabi Adam, sampailah akhirnya pada Nabi Muhammad SAW, sekarang ni tak ada Nabi dah, malaikat Jibril buat apa? Ada orang tanya, malaikat Jibril buat apa sekarang ni? Nabi tak ada dah. Adakah ada wahyu yang diturunkan ataupun sebagainya, ataupun macam mana tugas malaikat Jibril? Jadi selalu kalau kadang kita jumpa orang budak-budak kecil ataupun jumpa siapa-siapa sajalah
yang memperlekehkan, ataupun yang kita kata dia orang tak tahu tentang peranan para malaikat, tapi cuba untuk mempersendakan apa yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tugas para malaikat. Jadi sebenarnya kalaulah difikirkan balik, malaikat Jibril adalah satu malaikat yang cukup hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab malaikat Jibril merupakan ketua kepada para malaikat. Tugas ketuanya cukup besar. Pergilah mana-mana syarikat sekalipun, mana-mana negara sekalipun, Perdana Menteri, orang yang jadi menteri, ketua, cukup besar peranannya. Walaupun tak ada portfolio secara lengkap. Portfolio malaikat Jibril habislah menyampaikan wahyu kepada para rasul. Tapi cukup besar peranan di samping itu adalah menjadi ketua kepada kesemua para malaikat. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada kali ini kita akan masuk sedikit. Saya akan bacakan dulu hadis yang kedua daripada 40 hadis Imam Nawawi yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri. Ketika mana Nabi SAW, ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berkata, ketika kami duduk bersama Nabi SAW pada satu hari, datang kepada kami seorang lelaki yang cukup putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, yang cukup hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi SAW. Tak ada kesan musafir perjalanan daripada padang pasir yang berdebu. Maksudnya jalan di sekitar padang pasir memang akan menyebabkan seorang itu comot, kotor pakaian dan sebagainya. Tapi orang lelaki yang datang pada Nabi SAW tak nampak macam tu. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi SAW. Seorang pun tak kenal siapa lelaki ni sehinggalah diduduk pada Nabi SAW. Sebab apa Sayyidina Umar sebut macam ni? Wala ya'rifuhu minna ahadun. Seorang pun tak kenal siapa dia ni. Sebab pada zaman dahulu, zaman sahabat di antara sahabat ni cukup mengenali antara satu sama lain. Nak kata ukhuwah yang ada di kalangan para sahabat cukup dekat. Hatta Nabi SAW satu hari bersabda kepada Jibril, wahai Jibril, apa yang menyebabkan engkau ni telah masuk syurga terlebih dahulu? Sebab apa? Sebab aku mendengar tapak kakimu di dalam syurga. Maksudnya Nabi kenal Jibril sampai Nabi kenal Bilal. Nabi kenal Bilal sampai tapak kaki Bilal dah dengar dalam syurga. Nak kata kuatnya hubungan di antara Nabi dan para sahabat. Sebab tu Sayyidina Umar kata wala ya'rifuhu minna ahadun. Seorang pun tak kenal siapa dia. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala. Kemudian apabila telah duduk malaikat Jibril yang berupa bentuk seorang lelaki, asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, mendekatkan lutut lelaki tadi dengan lutut Nabi SAW, wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi, meletakkan dua tangan di atas paha Nabi SAW dan berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Pertama sekali mengucap dua kalimah syahadah, mengaku Allah sebagai Tuhan yang Esa, wa anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, wa tuqimas salat. Yang kedua, mengerjakan salat. Ini kita dah tahulah, semua ni rukun Islam. Wa tu'tiz zakah, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tuhajjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan mengerjakan haji ketika mana kamu merasakan kamu mampu untuk mengerjakan haji. Qala, lelaki tadi berkata, sadaqta, engkau benar. Jadi pertama sekali perkara yang nak dinyatakan di sini adalah al-Islam. Saya pernah terbaca semalam satu berita daripada sebuah majalah berkenaan dengan perkembangan Islam yang terdapat di negara Eropah, yang terdapat di negara Amerika Latin dan sebagainya. Sebuah negara iaitu Brazil, Rio de Janeiro, dia punya ibu negara dia. Sekarang ni sudah ada lebih kurang 500 keluarga yang beragama Islam. 500 keluarga yang beragama Islam yang menetap di Brazil. Masjid yang dulu daripada tahun 2000 lebih kurang nampak sikit-sikit, sekarang ada lebih kurang 127 masjid. Paderi yang paling kuat menganut agama Kristian pada waktu dulu, yang bernama Umar Israfil Daud bin Ibrahim, akhirnya memeluk agama Islam dan mengajar Islam pada masyarakat tersebut. Ini perkembangan Islam yang kita boleh kongsikan di Brazil. Hatta di negara Eropah, hatta sekalipun sampai sekarang ni Perancis pernah mewartakan untuk tidak membenarkan orang-orang Islam bersemayam di atas jalan raya. Sebab apa? Sebab masjid dah banyak lah.
Maksud nak kata apa? Nak jaga dia punya kepentingan di negara masing-masing, nak cuba untuk menyekat Islam, nak diamalkan di mana-mana saja. Perancis contohnya, Itali pernah meratakan untuk tidak membenarkan mana-mana perempuan memakai niqab, memakai tudung, memakai purdah dan sebagainya. Kalau pakai, kena denda lebih kurang 300 ke 400 euro. Kalau orang yang suruh orang perempuan tu pakai, dia pula kena denda lebih kurang 3,000 euro. Nak kata itu tidak tanduk musuh-musuh Islam dalam menyekat kemarahan Islam bertapak di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan tengok lagi beberapa poin-poin yang penting dalam hadis yang kedua yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab daripada Nabi SAW. Sama sekali ini kita baca setakat apa yang diterangkan oleh Nabi berkenaan dengan dialog bersama dengan Malaikat Jibril, iaitulah rukun-rukun Islam seperti mana yang telah ditanyakan oleh Malaikat Jibril. InsyaAllah kita akan sentuh selepas ini pada masa yang akan datang insyaAllah. Jadi saya rasa mungkin setakat ini saja perkongsian yang boleh diberikan pada hari ini, dan insyaAllah segala yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang lemah itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku lupa oleh hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnatus bi farad salatul asr.